علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 22, baris yang ke-7 daripada bawah. Baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ammar rusulu alaihimus salatu wassalamu wa ammar rusulu alaihimus salatu wassalamu fayajibu fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bitablighihi. Fayajibu fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bitablighihi. Terjemahan matan Ummul Barahin. Dan adapun sekalian Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, dan adapun sekalian Rasulullah. Ar-rusulu, ar-rusulu tu jamak daripada rasulun. Rasulun seorang rasul. Rasulani dua orang rasul. Rusulun, tu sekalian rasul. Ra, sin, waw, lam. Rasulun, seorang rasul. Ra, sin, lam, rusul. Sekalian Rasulullah, rusul. Jadi macam kitabun, satu kitab. Kitabani, dua kitab. Kutubun, banyak kitab. Rusulun, kutubun. Hak kita baca dalam Amanah Rasul itulah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kutubihi, rusulih. Wa malaikatihi, malaikah jamak daripada malakun. Malakun satu malaikah. Malaikatun banyaklah sekalian malaikah. Tapi kita terjemahan kita malaikah. Dia kalau seorang Jibril satu seorang tau. Kamu sebut macam mana? Jibril seorang, Mikail seorang, ke satu? Satu seorang. Tak apa tau, panggil seorang faham lah tau. Malaikat bukan orang, tapi satu-satu. Dia kalau satu, malakun. Kalau banyak, malaikatun. Itu banyak. Malakun satu. Kul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum. Kul yatawaffakum malakul mautil ladhi. Malaikah yang membicarakan kematian. Kul yatawaffakum malakul mauti. Malakul mauti. Apa dia malakul mauti? Malaikah yang membicarakan kematian. Itu malak satu. Malaikatun banyak. Kitabun satu. Kutubun banyak. Rasulun seorang. Rusulun ramai sekalian. Kullun
amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wa rusulih, bukan wa rasulih, bukan. Wa rusulih kita baca kan. Bandar ni. Sebab terkadang kitab Jawi disebut dengan rasul, kadang-kadang disebut dengan rusul. Rasul ni ra, sin, waw, lam. Ra bagi atas, ra, sin, lam, ra bagi depan. Rusul. Dia kitab Jawi tapi didatangkan dengan lapah jamak. Rusul. Kita nak baca dah kitab Jawi, bukan ni tak apalah. Wa ammar rusulu, tak apalah ni matan Umil Barahin. Tapi terkadang kitab Jawi bahasa Melayu tapi dia eja dengan rusul. Kitab Jawi. Mana apa tu? Dengan lapah jamak rusul. Dia jemur sini. Dan ada pun sekalian Rasulullah alaihimus salatu wassalamu, maka wajib bagi zat mereka itu, bagi diri mereka itu, diri sekalian Rasul ni, 3 perkara. Ada 3 sifat. Mana? Pertama, benar. Pertama, benar. Benar dengan bahawa khabaran yang bertepatan dengan diri perkara itu benar. Mutabaqatul khabari lil waqi' itu benar. Mana apa ni? Bertepatan khabaran dengan diri perkara itu benar. Dan kedua, kepercayaan. Kepercayaan ni berjuruh. Kalau kita lah, kepercayaan ni berjuruh dengan bahawa terpelihara, dengan bahawa tidak melakukan perkara larang, itu amanah. Dan ketiga, menyampaikan barang yang, barang ni wahyu lah, menyampaikan barang yang, ini wahyu yang disuruh akan mereka itu, akan Rasul, disuruh dengan menyampaikan dia akan barang, menyampai bagi sekalian makhluk. Bagi sekalian makhluk. Sekalian makhluk di sini iaitu jin dan manusia. Menyampaikan mereka itu dengan menyampaikan barang disuruh akan mereka itu, akan rasul-rasul, dengan menyampaikan akan barang bagi sekalian makhluk. Menyampaikan akan barang yang disuruh mereka itu menyampaikan, dengan bahawa ada wahyu daripada Allah yang tidak disuruh mereka menyampaikan kepada sekalian makhluk. Hanya wahyu itu khas tertentu bagi Rasul. Dan ada wahyu yang Allah Ta'ala beri Rasul pilih, nak menyampaikan kepada sebahagian dan tidak menyampaikan kepada sebahagian. Hak ni menyampaikan barang yang ni wahyu yang disuruhkan mereka itu. Ni wahyu ni Rasul disuruh, diperintah menyampaikan mereka itu dengan menyampaikan bagi sekalian makhluk. Jadi di sini ada 3 sifat Rasul: sidik, amanah dan tabligh. Mana fatanah? Ni fatanah mana? Kita kan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ini tak ada fatanah sini. Atas jalanan ni fatanah sudah masuk pada tabligh. Bila Rasul diperintahkan nak menyampaikan wahyu kepada ummah. Contohnya Nabi SAW nak menyampaikan wahyu kepada puak jahiliyah, puak yang tidak bertamadun, puak yang tidak bertamadun, yang sudah lama terputus Rasul. Sebab Rasul yang terakhir bagi puak Mekah ni Nabi Ismail alaihissalam. Lepas wafat Nabi Ismail alaihissalam, tak ada Rasul dah.
Adapun hak Nabi Ishaq alaihissalam, kemudian anak cucu Nabi Ishaq alaihissalam tu, hak tu belah Palestin. Sebelah Palestin. Rasul silih berganti sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Adapun di Mekah ni, wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, tak ada Rasul. Jadi puak Mekah ni puak jahiliyah, puak yang tidak bertamadun. Puak di Palestin tu puak yang bertamadun. Jadi puak Mekah ni puak jahiliyah. Oh lah, jahiliyah dak jahiliyah, digi bunuh anak perempuan kerja apa gitu. Digi bunuh anak perempuan, mana bodoh lah. Sebab apa? Sebab pupuh lah keturunan. Bunuh anak perempuan. Lepas tu siapa nak beranak? Walhal perempuan tu mak dia. Walhal perempuan tu adik-beradik perempuan dia. Tiba-tiba anak perempuan dia bunuh. Ada jahiliah orang panggil. Jadi macam mana Rasul nak menyampaikan wahyu kepada puak jahiliah seumpama, mestilah Rasul tu cerdik. Ada ni, dia nak menyampaikan ni, kau dak cerdik, lain jadi dia. Faham tak? Kita suruh orang sampaikan maklumat. Kita kena pilih orang cerdik. Kalau kita suruh sampaikan maklumat, kita pergi pilih orang tak cerdik, kita kata lain, dia kata lain. Ataupun dia kata macam hak kita kata, tapi cara dia cerita tu marah dia orang je. Tak kena cara dia mencerita tu. Cerita betul dah, tapi tak cerdik. Pergi kepada orang tu, tengok macam mana keadaan orang tu. Memanglah diwakilkan supaya menyampaikan maklumat satu perkara. Tapi kita tengok orang tu sesuai tak? Ataupun nak sampaikan macam mana? Memang ditugaskan, diwakilkan untuk menyampaikan maklumat. Sampai di tempat tu, tengok orang tu macam mana? Orang duduk kelang kabut, cokak-cemakin. Oh, dia cerita dah. Faham tak ni? Ni apa ni? Dak cerdik. Jadi kita nak suruh orang cerita apa-apa, sampaikan maklumat, pilih hak cerdik lah. Barulah disampaikan maklumat yang tepat, dan barulah disampaikan tu kena cara yang tepat. Jadi orang yang nak menyampaikan orang cerdik. Jadi Rasul menyampaikan, pasti Rasul cerdik. Jadi Fatanah sudah masuk pada sifat tabligh. Jadi jangan kejutlah. Sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh. Kita dah ngaji sekolah, mana gitu? Tak cukup. Fatanah letak mana? Fatanah duduk di bawah tabligh. Mana ni? Ni hak matan Ummul Barahin. Matan Ummul Barahin 3 lah. Kalau kita Jawi kok, kita Hidayatus Sibyan. 3 juga. Kita Hidayatus Salikin, 3 juga. Oh, ni matan Ummul Barahin 3. Mana syarahan dia? Sama ada Bidayatul Hidayah, ni kitab ni, ataupun kitab Aqidatun Naji, 3 jugalah. Sebab dia mensyarahkan matan Ummul Barahin. Tapi kalau kitab Jawi Nipi yang bukan syarahan matan Ummul Barahin, tadi kitab Hidayatus Sibyan, sifat Rasul 3. Kitab Hidayatus Salikin, sifat Rasul 3. Banyak kitab sifat Rasul tu 3. Mana kalau kita tak tahu sifat Rasul 3, sidik, amanah, tabligh, ni baru dengar. Banyak kitab 3. Banyak kitab 3. Jadi kita tak pernah belajar kitab-kitab tu ke macam mana. Ni 3 sifat yang wajib bagi Rasul. Dan inilah perkara yang wajib bagi Rasul-Rasul ni. Bahagi yang kedua. Mana apa bahagi yang kedua? Bahagian yang kedua daripada 2 bahagian. Bahagi yang kedua ni mana bahagian yang kedua daripada 3 bahagian. Bahagi yang kedua ni setengah daripada barang yang wajib
atas tiap-tiap mukallaf mengenal dia. Mengenal dia. Bukan. Tak ada tak mengenal akan dia. Mengenal dia. Jadi yang kedua ni setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal dia, mengenal barang. Mana? Setengah lagi mana? Yang bahagian pertama berkait dengan sifat Allah. Yang mana permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal Rasul. Jadi sekarang ni mengenal Rasul lah ni. Hak bahagian kedua. Bahagian pertama dahulu mengenal Allah. Sesat bahagian pertama, hak ning ni masuk bahagian yang kedua, setengah daripada barang yang wajib atas mukallaf mengenal dia. Mana bahagian pertama? Hak terdahulu. Berkait dengan bicara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Itu permulaan agama. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Jadi sesat dalam matan Ibrahim terdahulu, sifat yang wajib 20, sifat yang mustahil 20, sesat. Sifat yang harus 1. Kemudian dalil bagi 20 sifat yang wajib, dalil bagi 20 sifat yang mustahil, dalil bagi 1 sifat yang harus. Jadi bicara yang terdahulu yang terakhirnya adalah dalil bagi sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam matan Ummul Barahim ni, dia bicara sifat wajib 20 dulu. Daripada wujud, qidam, baqa' sampai kaunuhu mutakalliman. Habis kaunuhu mutakalliman, baru dia ambil semula sifat mustahil lawan pada wujud, lawan pada qidam, lawan pada baqa', sampai ke lawan kaunuhu mutakalliman. Habis undur balik, barulah pergi kepada dalil. Baru pergi pada dalil. Faham tak ni? Habis sifat mustahil, dia pergi pada sifat yang harus. Benda barulah undur balik dalil, sifat wajib, wujud, qidam, baqa'. Dalil tu bersekali dengan dalil sifat yang mustahil. Barulah pergi kepada dalil sifat yang harus. Biasa kitab-kitab Jawi ni tak begitu. Kitab Jawi ni sifat yang wajib pertama wujud. Bicara sifat wujud. Habis bicara sifat wujud, terus pergi kepada sifat mustahil, lawan kepada sifat wujud. Adam, tiada Tuhan. Habis bicara sifat mustahil, terus pergi kepada dalil bagi sifat yang wajib dan sifat yang mustahil. Sesah bagian wujud dengan dalil dia, dengan sifat mustahil dia, dengan lawan, dengan dalil dianya, pindahlah pada sifat yang kedua, sifat qidam. Bicara habis bicara sifat qidam, sifat yang wajib, bicara pula sifat hudus, baharu, sifat mustahil. Habis terus pergi pada dalil lalu dah. Dalil bagi sifat qidam. Itu kebanyakan kitab. Matan Ibrahim tidak. Sifat yang wajib dulu perabi 20. Lepas tu barulah masuk sifat mustahil 20. Lepas tu masuk sifat yang harus 1, undur balik. Dalil burhan. Burhan ni dalil pada sifat wujud, qidam, baqa'. Akhir sekali dalil bagi sifat yang harus. Ini hak matan Ummul Barahim. Jadi bahagian yang pertama dahulu berkait dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Ini nak masuk bahagian yang kedua. Setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal dia. Permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu permulaan agama. Faham tak ni? Itu permulaan. Sembahyang difardukan pada malam Mi'raj. Puasa di Madinah, Nabi duduk di Madinah 2 tahun,
difardukan puasa, difardukan zakat. Nabi duduk Madinah tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6. Nabi wafat tahun yang ke-10. Tahun yang ke-6 di Madinah. Capur dengan Mekah 13. Nabi jadi Rasul 19 tahun. Barulah difardukan haji dan umrah. Nabi duduk Madinah 6 tahun. Capur Mekah 13, 19 tahun. Nabi jadi Rasul, barulah difardukan haji dan umrah. Nabi wafat tahun yang ke-10 Hijrah. Tapi sebelum berlakunya peristiwa Mi'raj, tak ada lagi semayang, puasa, zakat, haji, tak ada lagi. Di permulaan tu bicara apa? Bicara akidah, mengenal Allah, mengenal Rasul. Nabi jadi Rasul hampir 12 tahun. Barulah berlakunya peristiwa Mi'raj, barulah difardukan semayang. Kita tu lopak kepada semayang. Hak awalnya mengenal Allah, mengenal Rasul, kita bicara rekah-rekah, ngapa-ngapa je. Tak ada tu bukan semayang gitu. Puasa pula, puasa bolehlah, lapar dahaga dan baik kesihatan. Tapi mengenal Allah, mengenal Rasul macam mana? Tu hak permulaan. Hak permulaan pada agama, mengenal Allah, mengenal Rasul. Mengenal Allah bahagian pertama, mengenal Rasul ni bahagian yang kedua. Hak permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap fardu ain lah. Tiap-tiap mukallaf baligh serta berakal. Atas orang yang baligh atau berakal, itu permulaan yang wajib. Dan permulaan yang wajib ni jugalah, permulaan ni lah yang wajib atas ibu bapa yang mukallaf ajar kepada anak-anak sebelum dia balik. Ini permulaan yang wajib ni atas tiap-tiap mukallaf kita ni. Balik serta berakal. Kita yang balik serta berakal ni jadi ibu bapa. Ibu bapa mukallaf tau. Ada ibu bapa tak balik? Tak ada lah tak balik tu, hak tak berakal ada. Dia jadi ibu bapa tapi otak dia tak jadi. Itu mungkin lah. Mana kita ibu bapa yang mukallaf ni, apakah yang pertama yang wajib kita ajar anak kita? Mengenal Allah, mengenal Rasul. Ya, permulaannya ajar baca Quran. Ajarlah baca Quran. Tapi permulaannya mengenal Allah, mengenal Rasul. Berpegang dengan akidah Al-Quran. Ajar baca Quran itu bukan permulaan yang wajib pada agama. Kita ajar akidah Al-Quran. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu kewajipan yang pertama. Ajar baca Quran itu bukan kewajipan yang pertama. Tapi ajar Quran masa budak-budak lah. Bukan kata ajar Quran nanti dulu. Ajar Quran memang masa budak-budak. Tapi yang apakah yang pertama-tama yang wajib kita ajar anak-anak kita? Akidah Al-Quran. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu yang pertama. Bukan ajar baca Quran. Baca Quran tu sunat. Tapi memanglah ajar Quran masa budak-budak. Tapi bukan baca Quran saja tanpa mengenal Allah dan Rasul, yang ianya adalah akidah Al-Quran. Hari kita tahulah kita mak ayah ni. Kita ingat ke anak kita pandai baca Quran, kita sudah menunaikan tanggungjawab ibu bapa kita ni. Kita sudah menunaikan tanggungjawab sebagai ibu bapa. Sebab anak kita semua pandai baca Quran sebelum masuk sekolah menengah. Khatam baca Quran sebelum masuk sekolah menengah. Selesai kita. Sedar hati kita. Itu baca Quran sunat. Hak permulaan yang wajib pada agama. Oh, baca Quran lah. Jahil sangat. Jahil sangat. Jahil tukir orang panggil. Jahil tukir gitu. Bukan kata dak ajar baca Quran budak-budak. Mana kalau khatam Quran daripada sekolah rendah, baguslah budak ni. Tapi itu bukan kewajipan yang pertama yang kita wajib kena ajar kepada anak kita. Yang pertama, mengenal Allah, mengenal Rasul, akidah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Ada ni.
Itu hak permulaan yang pertama atas kita. Dan ilmu yang pertama yang wajib atas ibu bapa yang mukallaf, ajar kepada anak-anak. Sebelum ajar semayang laginya. Sebelum ajar puasa laginya. Hak pertamanya ajar mengenal Allah, mengenal Rasul. Mengenal Allah bahagian pertama selesai dah. Hak ni bahagian kedua mengenal Rasul. Setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal dia. Dan iaitu bahagian yang kedua ni. Dan iaitu bahagian kedua, ta'alluq sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mana ta'alluq ni perkara yang bersangkut paut dengan sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tu ta'alluq. Ta'alluq ni yakni perkara-perkara yang bersangkut paut dengan sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan iaitu bahagian yang kedua. Dan iaitu ta'alluq sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bolehlah. Dan iaitu bahagian kedua pun boleh. Dan iaitu ta'alluq sakut paut perkara yang bersangkut paut dengan sekalian Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang yang wajib pada hak mereka itu Rasul. 3 sifat. Dan barang yang mustahil di atas mereka itu 3 sifat. Dan barang yang harus, yakni 1 sifat. Barang yang sifat yang wajib pada hak mereka itu 3. Dan barang yang mustahil, yakni sifat yang mustahil atas mereka itu, atas segala Rasul 3. Dan barang yang harus, yakni sifat yang harus atas Rasul 1. Hak ni hak bertakluk bersangkut paut dengan sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Hak ni bicara Rasul lah ni. Adapun bicara Nabi, 2 sifat. 2 sifat yang wajib kalau bicara Nabi. Sebab Rasul pasti Nabi. Nabi tidak seperti Rasul. Faham tak? Mula-mula dikurniakan pangkat nubuah, pangkat kenabian, jadi Nabi. Kemudian diangkat pangkat risalah, pangkat kerasulan, jadi Rasul. Jadi hak ramai-ramainya Nabi 124,000 orang. Hak tu Nabi. Hak 124,000 orang tu naik jadi Rasul 313 je daripadanya. Nabi 124,000 orang. Daripada 124,000 orang tu naik jadi Rasul 313. 1% pun tak siapa. 1% pun tak siapanya. Berapa kosong pai berapa persen tak tahu lah ni. 1% pun tak siapa. Kalau 1%, 124,000 dikena 1,240 orang. Itu 1%. Ini 313 orang. 0 poin berapa tu? 0.2 ke apa? Tahu ni. Daripada 124,000 orang Nabi. Jadi yang kita bicara sekarang sifat Rasul 313 orang tu. Adapun sifat Nabi yang wajib kita mengenal akan dia, yang wajib kita berpegang, 2. Sidik dan amanah. 2. Sidik dan amanah. Nabi-nabi ni sekaliannya benar belaka pada pengakuan mereka dia menjadi seorang Nabi. Nabi-nabi ni hak 124,000 orang ni amanah belaka, tidak mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi 124,000 orang ni maksum belaka. Faham tak? Nabi 124,000 orang ni maksum belaka. Nabi 124,000 orang ni lebih besar daripada Jibril alaihissalam lagi. Faham? Sebab yang paling lebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2 Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Dipanggil apa? Ulul azmi yang 5. Habis 5 tu, baki lagi 20 Rasul. Jadi 25.
Habis 25 tu turun kepada hak baki lagi 313 orang. Habis 313 orang ni turun kepada Nabi 124,000 orang. Habis Nabi ni turun kepada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ketua malaikat, ru'asaul malaikat. Jibril nombor 1, Mikail nombor 2 atas pandangan muktamad. Ada satu pandangan Mikail nombor 1, Jibril nombor 2. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Berarti setakat tu. Lepas tu turun kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ni turun kepada sahabat-sahabat. Habis sahabat, habis aulia-aulia, turun kepada malaikat-malaikat yang kebanyakan. Tapi nak ceritanya, Nabi 140,000 orang ni lebih afdal, lebih daripada hak malaikat Jibril alaihissalam lagi. Jadi Nabi 124,000 orang ni maksum belaka sebab mereka bersifat dengan sidik dan amanah. Tabligh, Nabi tidak diperintahkan menyampai. Jadi Nabi tidak diperintahkan menyampai, Nabi jadi tak fatonoh lah. Sebab fatonoh masuk pada tabligh. Adapun sifat Nabi, kita wajib berpegang dua, sidik dan amanah. Nabi tidak menyampaikan, berarti Nabi tidak fatonoh lah. Hak ni bicara sifat Rasul 3, sifat Nabi saya sebut tadi tu 2. Hak ni atas jalan tafsil, atas jalan perinci, atas jalan detail. Macam bicara sifat 20 lah. Sifat 20 tu atas jalan tafsil, atas jalan detail. Sebelum tu wajib berpegang atas jalan ijmal, atas jalan ringkas, atas jalan kasar, atas jalan borong dipanggil. Mana yang wajib kita berpegang atas jalan ijmal? Sifat 20 atas jalan tafsil. Atas jalan ijmal, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan, ketinggian yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalilnya ada alam ini, ada makhluk ini. Bukan sifat Allah 20. Ni bicara sifat Rasul sama. Sifat Rasul 3. Sifat Nabi 2. Atas jalan tafsil, atas jalan ijmal. Nabi Rasul manusia pilihan Allah. Sebab Nabi Rasul ni tak dapat dengan usaha. Nabi Rasul tak dapat dengan usaha, tak dapat dengan minta, ya Allah jadikan aku Nabi, tak dapat. Adapun aulia, wali, dapat dengan usaha. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat, tu apa angkat jadi wali. Tu boleh dapat dengan usaha. Adapun Nabi dan Rasul, kita wajib berpegang dengan akidah, tak dapat dengan usaha. Itu pegangan tu. Nabi dia wa amma, ya Allah jadikan aku Nabi. Allah pun perkenan orang yang soleh ni, Allah pun beri jadi Nabi. Ada. Kita wajib berpegang dengan akidah kita. Nabi dan Rasul tak dapat dengan jalan usaha, hanya semata-mata pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi dan Rasul ni hanya semata-mata pilihan Allah, Allah pilih macam mana? Manusia yang macam mana? Pastilah Allah Ta'ala akan memilih manusia yang sempurna nisbah seorang manusia. Nak jadi Nabi, nak jadi Rasul, manusia yang sempurna nisbah seorang manusia. Ada ni? Jadi Nabi yang tidak menyampaikan ni, pilihan Allah Nabi ni pastilah bersifat dengan sifat yang sempurna, yang comel. Jadi kalau Nabi pilihan Allah ni sifat fatanah, cerdik, sifat baladah, bodoh, manakah sifat yang sempurna bagi seorang manusia? Cerdik. Berarti Nabi yang tidak menyampaikan cerdik juga. Kan? Sifat Rasul sidik, amanah, tabligh. Bila menyampaikan, Rasul pasti cerdik.
Nabi dua sifat, sidik dan amanah. Nabi tidak menyampaikan, tidak bersifat sifat tabligh. Lepas tu sifat fatanah tak ada lah. Tak ada macam mana? Masuk di bawah, kita berpegang atas jalan ijmal. Nabi pilihan Allah. Pastilah manusia yang bersifat dengan sifat sempurna ni sebuah sifat manusia. Maka cerdik dengan bodoh ni mana yang sempurna? Cerdik lah. Bukan Nabi, manusia biasa pun kalau bodoh memang orang tak kira langsung dah. Yang kira ni tu, dia tu lugu bendu. Dok ketiga apa satu tu. Bodoh dia ni. Kan? Manusia biasa pun kalau bodoh ni, faham lah. Ni Nabi ni, pilihan Allah ni. Mustahil bodoh. Itu sifat kurang manusia. Tapi tak ada sebut pun Nabi menyampaikan tabligh. Sama telah Nabi fatanah. Itu atas jalan tafsil. Tapi atas jalan ijma kita kena pegang permulaan. Bukan Rasul ni. Bukan Nabi 124,000 orang. Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib berpegang cara ijma, cara kasar. Pastilah bersifat dengan sifat sempurna. Nisbah seorang manusia. Bukan Tuhan Nabi Rasul ni. Nisbah seorang manusia. Berarti Nabi Rasul pastilah fatanah, cerdik. Pada ni. Jadi sebagaimana mengenal Allah secara ijma, cara tafsir, sifat, mengenal Rasul pun sama jugalah. Secara ijmal dan secara tafsir. Secara tafsir, Rasul 3, Nabi 2 sifat, sidik dan amanah. Kita ni Rasul 3, sidik, amanah dan tabligh. Antara 3 sifat ni, dia setengah kitab dia bukan sebut sidik, amanah, tabligh. Disebut amanah, sidik dan tabligh. Dia akan sebut amanah terlebih dahulu. Dia akan sebut amanah terlebih dahulu. Barulah bicara sidik. Dan seorang kitab pula dia tak sebut amanah, disebut ismah. Ismah tu kita panggil Nabi maksum. Apa maksud? Bersifat dengan ismah. Tapi kita jangan dengar ismah. Maksum dengar sama-sama. Nabi maksum, Nabi maksum. Nabi yang maksum ni sifat dia ismah lah. Ismah tu nama bagi amanah. Tapi kita jangan dengarlah ismah. Ismah dengan makna terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Amanah dengan makna berjuru. Apa makna berjuru? Tidak mengerjakan perkara dilarang. Amanah terjemah dengan kepercayaan. Tunggu saya terjemah dengan berjuru. Apa makna berjuru? Amanah ni Rasul tidak melakukan perkara dilarang. Kalau sebut kata ismah, terpelihara. Bukan tidak melakukan perkara dilarang, terpelihara. Terpelihara daripada melakukan perkara dilarang. Pada ni. Sebab orang yang soleh tidak melakukan perkara dilarang juga. Orang yang soleh pun tidak melakukan perkara dilarang. Tapi adakah mereka maksud? Adakah mereka ismat? Tidak. Pada ni. Orang soleh dia tidak melakukan perkara dilarang. Tapi adakah orang soleh ni ismat, maksud, terpelihara? Tidak. Tapi mereka ni soleh tidak mengerjakan perkara dilarang. Sebab tu dia lebih comelnya ismat. Ismat ni bukan dia tidak mengerjakan perkara dilarang, dia memang terpelihara. Ada ni. Dia memang terpelihara. Ada. Bukan kata orang mana ni Nabi Rasul ni tidak mengerjakan semata, bukan. Tidak mengerjakan, pergi pada aulia, wali-wali pun tak mengerjakan perkara dilarang juga. Ada ni. Jadi adakah itu sifat yang wajib bagi aulia? Tak. Bukan sifat yang wajib. Sifat yang harus je.
Aulia kemudian derhaka kepada Allah, akal boleh terima. Bukan sifat yang wajib. Sifat yang wajib ada kenalah. Bukan sifat wajib pada akal. Harus je. Bukan Nabi, bukan Rasul, amanah, berjuruh tu harus pada akal. Kenapa? Akal boleh terima, tiba-tiba orang soleh tu balik dirinya buat maksiat, akal boleh terima. Aulia tu kemudian jadi terbalik. Bal'am bin Ba'ura bersisa, itu bapa aulia. Akhirnya bukan buat maksiat, bukan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa liazabillah. Sebab mereka bukan terpelihara, tapi mereka tidak melakukan perkara dilarang. Jadi Nabi Rasul ni bukan tidak mengerjakan dilarang, memang mereka maksum, mereka memang terpelihara. Mereka memang terpelihara, ismah. Tapi kita jangan dengarlah. Kita biasa dengar dengan sifat amanah. Kemudian sifat amanah letak nombor 2. Ada kitab sifat amanah nombor 1. Sifat tabligh, sifat sidik nombor 2. Sebab walaupun bicara sifat Rasul 3 ataupun 4 sifat, itu masyhurnya 4 sifat, yang menjadi asas kepada sifat Rasul adalah amanah. Menjadi asas pada sifat Rasul adalah amanah. Sebenarnya kita mengaji sifat Allah Ta'ala, sifat 20. Yang menjadi asas sifat Allah Ta'ala ni sifat wahdaniyah. Ambil daripada la ilaha illallah. Asasnya wahdaniyah. Sifat 20 tu. Cuma ulama letak nombor 6. Tapi asasnya wahdaniyah. Tapi kenapa dimulai dengan wujud kidam bakar? Ada hikmah di ulama susun. Sama dengan bicara sifat Rasul. Asasnya adalah sifat amanah, sifat ismat. Tapi kenapa dimulai kebanyakan kitab dengan sifat sidik? Jadi belum nak bicara Nabi Rasul ni amanah, sifat sidik dululah. Benar Nabi Rasul pada pengakuan mereka, mereka diberi pangkat Nabi dan Rasul. Nabi Rasul benar ni. Dakwaan pengakuan mereka sebagai seorang Nabi dan Rasul. Macam mana sifat seseorang yang telah dikurniakan pangkat Nabi dan Rasul ni? Pastilah bersifat dengan sifat amanah. Dia di situ. Jadi sebelum nak bicara Nabi Rasul ni amanah, tekan mula-mula dululah. Nabi Rasul ni benar pada pengakuan mereka dikurniakan pangkat Nabi Rasul waktu mula-mula. Benar-benar Nabi Rasul yang benar pada pengakuan dia dikurniakan pangkat Nabi Rasul ni, apa sifat dia? Amanah. Tu. Faham tak? Macam bicara sifat Allah lah. Walaupun asasnya wahdaniyah, bicara wujud kita bakok lah dulu. Pegang Allah Ta'ala adalah dulu. Barulah pergi pada sifat yang lain. Itu ulama susun. Yang ada ni. Jadi sifat amanah menjadi asas pada sifat kepada seorang Nabi dan Rasul. Sebab apa? Orang yang amanah akan bercakap benar, tidak dusta. Orang yang amanah pasti menyampaikan, tidak sembunyi. Tu. Jadi sidik ke, tabligh ke, masuk di bawah sifat amanah. Bila Nabi tu amanah, berjuru, pastilah benar. Takkan dusta pula. Bila Nabi itu amanah, pastilah menyampaikan wahyu yang disuruh mereka menyampaikan. Takkan sembunyi wahyu pula orang amanah, orang berjuru. Faham tak ni? Kalau gitu kok, Nabi Rasul ni amanah, pastilah bersifat dengan fatanah, tidak bodoh. Itu tak. Sebab tu benda bukan ikhtiari. Faham tak ni? Nabi Rasul ni amanah kan, pasti benar, betul? Pasti menyampaikan, betul. Orang yang amanah ni pasti cerdik. Tak, cerdik bukan benda pilihan. Cerdik bukan benda ikhtiari. Balik pada kita lah. Kita ni orang berjuru. Orang berjuru orang baik. Orang berjuru orang baik. Kita orang berjuru orang baik ni,
Cakap betul semua, tak pernah dusta. Pandai ni? Dia orang amanah ni, orang berjuruh ni. Pastilah apa-apa perkara yang diperintahkan supaya menyampaikan, dia akan menyampaikan, tak akan sembunyi. Dia orang yang berjuruh ni, pastilah cerdik. Tak. Cerdik bukan benda ikhtiari, bukan perkara pilihan. Ada pun bercakap benar, bercakap dusta, itu perkara ikhtiari. Ada pun menyampaikan, menyembunyikan, itu perkara yang ikhtiari. Ada pun cerdik, bodoh, bukan benda yang pilihan. Boleh buat cerdik, boleh buat cerdik. Dah bodoh lah nak buat cerdik macam mana. Ada pula sebaliknya, buat bodoh sikit, suap bodoh. Kalau kamu buat cerdik apa kerja kamulah buat. Buat bodoh, dia kata. Ada kata gitu. Dia cerdik, bodoh, tak boleh nak buat. Itu bukan benda ikhtiari. Ada ni. Jadi Nabi Rasul amanah, pasti benar, tidak dusta. Nabi Rasul amanah, pasti menyampaikan, tidak sembunyi, tidak kitman. Jadi itu asas kepada sifat Rasul, sifat amanah. Tapi disusul sifat yang kedua lah amanah tu. Sifat yang pertama sidik. Sebab sebelum nak bicara amanah tidak amanah, bicara dahulu benar Rasul pada pengakuan mereka sebagai Rasulullah. Tahap pertama. Dimulai dengan sifat sidik. Asas sifat 20 sifat wahdaniyah. Asas sifat Rasul adalah sifat amanah. Maka wajib bagi zat mereka itu, bagi diri mereka itu, mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam, 3 sifat. Dan yang pertama sidik, artinya benar pada sekalian barang yang menyampai mereka itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua lagi muafakat bagi barang yang pada Allah, pada sisi Allah. 3 sifat. Tengok dia macam mana? Hak Rumi SIFAT je dah. Hak Rumi dah. Tengok jawi dia je mana? Sa, pe, alif, te. Bukan sifat ni sa, pe, te marbutah. Bukan. Sifat sa, pe, te marbutah. Orang panggil tersanggu tu. Dah, ia je macam mana? Sa, pe, alif, te. Te perahu. Pada ni. Ni tersanggu, te perahu ni bukanlah kita. Ni orang Quran disebut gitu. Tu te bulat tu dia panggil tersanggu. Te tu dia panggil te perahu. Perahu kan perahu. Tu istilah dia pakai lah tu. Ada dalam kitab pun dah tahulah nya. Sifat sa, pe, te marbutah. Ni dak ni sa, pe, alif, te. Kenapa je gitu? Sebab 3 tu jamak. Maka 3 sifat. Kita nak sebut payah kan? Orang dengar kat luar pun pelik. 3 sifat. 3 sifat sudahlah. 3 sifat sa, pe, te marbutah. Sifat. Sa, pe, alif, te, sifat. Dia kena panjang lah sikit. Ada alif tu kan. Tapi kalau kau dengar kat luar bunyi mana? 3 sifat. Jadi bunyi pelik lah. 3 sifat. Ejaan tengok ni. Sa, pe, alif, te. Sebab dia 3. 3 ni dia datang dengan sifat jamak, kalimah jamak. Sifatun, sifatani, sifatun. Sifatun 1. Sifatani 2 sifat. Sifatun jamak. 3 ke atas. Dan ni 3 kan. Ni betul lah, ni kitab Jawi, tapi dia je gitu. Dia je dengan sifat. Ada yang kitab Jawi sifatun nafsiyatun. Sebab apa? Dia satu je kan wujud. Sifatun salbiyatun. Sebab apa? Sebab ada 5 sifat salbiyah. Sifatun ma'aniyun. Sebab ada 7. Sifatun ma'nawiyatun. Sebab ada 7.
Tapi sifatun nafsiyatun. Siapa tu marbutah? Sebab apa? Wujud je sifat nafsiyah. Sifatun salbiyatun. Sebab ada 5. Ada ni. Kita jawi kat ni. Tengok ada sifatun, ada sifatun. Kita kena baca ikut kitab lah. Tapi bunyi pelik lah jadinya. Sifat bunyi. Bukan sifat. Ke mana? Ni tengok ni. Maka wajib bagi zat mereka itu 3 sifat. Dan yang pertama sidik, artinya benar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.